Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wahsahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, baik yang hadir di Tirmizi Center ataupun yang hadir melalui live. Pada malam ni insya-Allah kita akan sambung membaca, memahami dan mengambil manfaat dari isi kitab Fiqhul Aqidah, kefahaman akidah yang disusun oleh guru dan ayahanda saya Al-Fadil Ustaz Haji Engku Ali bin Engku Undud hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Baik, malam ni insya-Allah kita akan langkau sedikit ke muka surat 156. Kita lompatlah, kerana ada di sini penceritaan yang ada kaitan dengan beberapa perkara yang berlaku kebelakangan ini, iaitu tentang bagaimana berlaku hujjah secara akliyah, secara melihat dengan dalil akli untuk membuktikan tentang akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kadang-kadang dengan bahasa yang simple saja, bahasa yang mungkin lucu saja. 156, lihat seorang Badawi ketika ditanya tentang dalil kewujudan Allah Ta'ala, dengan spontan dia dan mudah dia menjawab, najis unta menunjukkan adanya unta. Ialah Badawi ni dalam otak dia tu unta, kambing kan. Badawi ni orang kampung, jadi yang dia bawa contoh tu yang dekat dengan dia lah. Ya, boleh jadi kat kita nampak ada najis unta tapi untanya tak ada, mustahil kan. Boleh jadi tak kita nampak alam ni ada tapi penciptanya tak ada. Begitu. Kita nampak kesan-kesan tapak kaki menunjukkan ada orang yang berjalan. Nampak kesan tapak kaki tapi orangnya tak ada, takkanlah. Ya, mesti ada orang ni, dah kesan tapak kakinya ada. Langit ada buruj, iaitu tempat bergeraknya bulan, bintang dan matahari. Bumi ada jalan-jalan laluan dan laut mempunyai ombak. Jadi itu semua menunjukkan, itu dalil, bukti bagi orang yang berfikir, yang menggunakan akal, bahawa adanya Tuhan yang maha pentadbir, lagi yang maha pencipta. Ini diceritakan oleh Hasan Ayyub dalam bukunya Tabsitul Aqaidil Islamiyah, membentangkan akidah-akidah Islam. Kemudian kisah yang kedua, iaitu seorang kafir zindiq yang telah mengingkari kewujudan Tuhan yang maha pencipta di hadapan Al-Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ja'far As-Sadiq ini, beliau adalah seorang ulama keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi disalahgunakan nama beliau oleh golongan Syiah sehingga disangkakan bahawa beliau ini adalah tokoh Syiah. Sebenarnya beliau adalah tokoh ulama ahli sunnati wal jamaah, tetapi Syiah ini memburukkan nama beliau dengan membawa riwayat-riwayat yang palsu, tapi dinisbahkan kononnya daripada Al-Imam Ja'far As-Sadiq.
Apabila datang orang kafir kepada beliau yang menafikan kewujudan Allah, zaman kita panggil ateis lah, maka Imam Ja'far As-Shadiq rahimahullah ta'ala berkata kepadanya, adakah pernah kamu mengharungi laut? Maknanya kamu tu pernah tak menyeberangi laut? Maka jawabnya ya. Jadi Al-Imam Ja'far As-Shadiq rahimahullah ta'ala berkata, adakah kamu pernah mengalami kecemasan daripadanya? Kalau kita di jalan raya ada kecemasan kita. Kalau di laut ada ombaknya, ada petirnya, ada gelombangnya. Jawabnya bahkan pernahlah. Di mana pada satu hari telah bertiup ribut yang amat dahsyat, sehingga kan kapal-kapal menjadi pecah dan para pelayar tenggelam lemas. Sedangkan aku bergantung paut kepada beberapa keping papan. Boleh bayangkan kali orang yang pernah tengok cerita Titanic, itu dia terlanggar iceberg. Yang ini ribut. Tapi natijahnya kapal pecah. Bila kapal pecah, yang naik atas kapal tu tenggelam lemas. Jadi dia bergantung kepada beberapa keping papan daripada pecahan kapal tadilah. Kemudian itu papan-papan itu terlepas pergi daripada pelukanku. Tiba-tiba aku tertolak oleh lambungan ombak hingga aku terdampar ke pantai. Jadi ombak menolak dia sehingga dia terdampar ke pantai. Selamatlah daripada lemas. Kemudian Al-Imam Ja'far As-Shadiq rahimahullah ta'ala berkata, sesungguhnya pada permulaannya kamu telah bergantung harap kepada kapal dan pada kelasinya. Masa naik kapal tu rasa boleh selamatlah, menyeberangi laut sebab ada kapal, ada kru-kru dia. Tetapi nampaknya kapal pun pecah, kru-kru pun lemas. Macam naik kapal terbang jugalah. Kita harap pada pramugari, ada pilot. Tapi na'udzubillah kalau berlaku sesuatu kecelakaan di udara, dengan pilot, dengan pramugari pun tak boleh buat apa juga. Ini kecelakaan di laut. Kemudian kamu telah bergantung harap kepada papan kayu untuk menyelamatkan kamu. Ketika berpaut pada papan itu, kamu berharap itu. Tapi tak kala semua harapan itu telah hilang pergi, adakah kamu menyerahkan dirimu bagi kematian atau kamu masih lagi berharap selamat selepas itu? Kapal pun dah pecah, kelasi-kelasi pun dah lemas, kayu pula terlepas. Kamu kira serah diri mati ke kamu berharap selamat? Jawabnya, malahan aku masih lagi berharap keselamatan. Masih lagi ada harapan moga-moga selamat. Lalu Al-Imam Ja'far As-Shadiq rahimahullah ta'ala berkata, daripada siapakah kamu mengharapkan keselamatan? Tadi kamu harap pada kapal, kapal dah pecah. Harap pada kelasi-kelasi, kelasi pun dah lemas. Harap pada papan yang kamu bergantung pun dah tak ada dah. Tapi kamu masih mengharap lagi. Daripada siapa? Jadi lelaki itu terdiam, tidak menjawab. Maka lalu Al-Imam Ja'far As-Shadiq rahimahullah berkata, sesungguhnya Tuhan yang Maha Pencipta lah yang kamu mengharapkan pada ketika itu. Dialah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu daripada mati lemas. Akhirnya lelaki itu telah memeluk Islam di hadapan Al-Imam Ja'far As-Shadiq rahimahullah ta'ala. Jadi kadang-kadang orang tu dia ada rasa ego sehingga dia tak perasan fitrah semula jadi dia itu percaya kepada Tuhan. Perlu ada orang guide dia, ingatkan dia balik bahawa sebenarnya ada dalam detik-detik kehidupan dia sebenarnya sedang menggantungkan harapan kepada Tuhan. Tapi dalam keadaan kesesatan itu dia menafikan kewujudan Tuhan. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala sebagaimana termaklum adalah penentang kuat dan penyanggah kepada golongan dahri. Dahri ini daripada perkataan dahrun, masa. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, ada orang yang mengatakan Tuhan tu tak ada. Habis yang kita hidup dan kita binasa ni, itu hanya kerana perjalanan masa. Masa tu panggil dahar. Jadi orang yang percaya, bila sampai masa lahir, bila sampai masa mati, mati. Jadi masa tu yang menentukan. Jadi digelar mereka tu dahri. Iaitulah golongan mulhid yang tidak percaya pada wujudnya Allah. Justru itu golongan itu merasa marah. Dan maka pada suatu hari sedang beliau duduk dalam masjidnya,
Tiba-tiba sekumpulan mereka dengan pedang yang terhunus telah menyerbu beliau. Tak boleh dengan jalan berhujjah, mereka menggunakan jalan kasar nak bunuh. Kemudian beliau telah berkata kepada mereka, nanti jawablah soalanku dulu, kemudian buatlah apa yang kalian mahu terhadap aku. Jangan kamu tu bunuh aku nak tanya soalan, kamu jawab dulu, lepas tu terpulanglah kamu nak buat apa. Lalu mereka berkata, tanyalah. Tanyalah. Lalu beliau berkata, apakah pendapat kalian tentang seorang lelaki yang berkata, sesungguhnya aku telah melihat sebuah kapal yang berisi penuh dengan barangan. Kargo lah, kapal kargo. Padahal kapal itu bersendirian mengharungi gelombang laut yang bergelora dan tiupan angin yang kencang lagi bersimpang siur, sedangkan kapal itu berjalan dengan imbang baik, padahal tiada seorang kelasi pun yang mengendalinya dan tiada pula orang yang menyelianya. Macam mana? Apa pandangan kalian? Kapal yang penuh berisi barang boleh mengharungi lautan tu tanpa ada orang yang mengawal dia. Yang main-main dalam kelas. Perhati tengok. Adakah harus berlaku perkara itu pada akal? Logik ke? Tak logik. Mereka menjawab, ini satu kejadian yang tidak diterima akal sekali-kali. Mana boleh macam itu? Kapal kalau dah tak ada, dia terbang ambil ikut gelombang je lah. Siapa yang nak kemudikan dia? Maka Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berkata, ya, Maha Suci Allah, apabila tidak harus pada akal wujudnya sebuah kapal yang berjalan dengan imbang baik, tanpa ada orang yang menyelianya dan tanpa ada orang yang mengendalikannya, maka bagaimana harus berdirinya dunia ini yang berbeza ahwal keadaannya, yang luas ceruk rantaunya dan berlainan pula pinggiran-pinggirannya, tanpa ada pencipta dan pemeliharanya. Jadi terzahir atas lisan Al-Imam Abu Hanifah tu kebenaran. Kebenaran tu dah ada dah. Kebenaran tu tak berubah. Bahawa alam ini Allah yang ciptakan, bahawa Allah ini wujud, ya, ada. Cuma pintu hati mereka itu diketuk dengan kata-kata Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Akal mereka itu terangsang dengan apa yang contoh yang diberikan. Ketika itu masuklah hidayah, lalu mereka menangis dan berkata, benarlah kamu. Kemudian mereka itu menyarung pedang masing-masing dan terus bertaubat. Jadi ada kalanya hujah akal ini dia mampu mengetuk hati orang yang hatta tidak beriman, orang ateis. Dan saya pernah tengok video yang mana orang yang berdakwah kepada ateis itu dia menggunakan konsep DNA. Dia cuba buka fikiran ateis tu dengan konsep DNA. Dia bagi satu buku kepada ateis tu, dia suruh orang ateis tengok buku tu, dan kemudian dia tanya, kamu percaya tak kalau saya katakan sebenarnya buku yang kamu baru lihat tadi tu tak ada orang yang buat buku tu. Buku tu jadi dengan sendiri. Jadi orang ateis tu macam tergelak lah, benda tu tak logik. Kemudian dia tanya tentang DNA. Kamu faham tak DNA? Ya, dia kata saya tahu DNA. Kamu setuju tak kalau saya katakan DNA ni seolah-olah dia adalah book of life, dia adalah buku kehidupan. Kan DNA itu kan unik. Antara satu orang dan satu orang tu seolah-olah macam kod bagi sedat dia orang tu berbeza. Jadi dia kata boleh. Lalu terus dia conclude, dia kata macam mana kamu tak boleh terima sebuah buku terjadi dengan sendiri, kamu rasa tak logik. Tapi yang dikatakan book of life ni, iaitu DNA, bukan satu, bukan dua, bahkan trilion DNA yang unik. Macam mana kamu boleh percaya terjadi dengan sendiri? Jadi saya tengok dalam video tu, ateis pun termenung. Dia seolah-olah sebenarnya tak terfikir. Jadi fikiran ini sebenarnya membawa kepada akidah itu kata-kata dalil akli. Jadi dalam akidah ini akal membantu untuk kita faham hakikat. Maka tak bolehlah kita tu mengenepikan akal. Sehingga kan ada sebahagian orang dia kata, apa ustaz ni, hujah pakai akal je. Memang. Bahkan akal ini yang membantu kita memahami makna wahyu dengan makna yang tepat. Kalau kita tak guna akal, maka kita boleh tersalah faham makna daripada Quran dan hadis. Orang yang tidak percaya, contoh yang seterusnya, ada orang yang tidak percaya kepada kewujudan Allah,
telah bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang dalil, bukti kewujudan Allah. Dia kata, bawa proof, bawa bukti. Kami tak percaya Tuhan ada. Kamu kata Tuhan ada, bawa bukti. Dan ini pun argument orang etis sekarang. Dia kata, macam mana kamu boleh percaya Tuhan ada? Kamu tak pernah nampak Tuhan, kamu tak pernah dengar Tuhan, kamu tak pernah pegang Tuhan. Boleh pula kamu percaya Tuhan tu wujud. Jadi kamu percaya benda yang tak ada bukti. Jadi dia sangkakan bukti itu mesti dengan lihat, dengar dan pegang. Tidak semestinya. Lalu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjawab berkata, adakah daun pokok kertau sama rasanya, warnanya, baunya? Ya. Pokok kertau, pokok apa ya? Saya pun tak tahu. Sejenis pokok. Kalau kita pokok durian, fahamlah. Dan tabiatnya pada pendapat kalian, mereka menjawab ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, ketika daun itu dimakan oleh ulat sutera, maka ia mengeluarkan daripadanya sutera. Ketika daun itu dimakan oleh lebah, maka dia mengeluarkan daripadanya madu. Ketika dimakan oleh kambing biri-biri, maka dia mengeluarkan daripadanya najis. Dan ketika dimakan oleh kijang, maka ia menghasilkan kasturi di dalam kantung pundi-pundinya. Maka siapakah yang telah mencipta perkara-perkara itu? Sedangkan tabiat daun pokok kertau itu satu. Sepatutnya, oleh kerana daun itu sama je, jadi binatang apa yang makan pun dia akan hasil benda yang sama. Tapi kenapa binatang ni makan? Ya, dia menjadi sutera. Yang ni makan jadi madu. Yang ni makan jadi tai. Yang ni makan jadi kasturi. Jadi mendengar jawapan Imam Syafi'i rahimahullah itu, sekali lagi kita katakan itu sebab kepada hidayah. Memang kita kata hidayah tu hakikatnya di tangan Allah. Tapi percakapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ini menjadi sebab orang itu nampak, dan mereka selama 17 orang telah akur dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan langsung memeluk Islam. Sebab ini orang yang keliru tapi masih mencari kebenaran. Beza dengan orang yang keliru tapi dia taksub dengan kekeliruan dia tu. Yang tu walaupun dia tahu apa yang dicakapkan tu betul, maka ego dia tu menghalang daripada menerima. Itu orang yang istikbar, orang yang membesarkan diri dia. Jadi dia menolak kebenaran. Yang ini orang yang keliru saja. Bila nampak kebenaran, dia terima, dia masuk Islam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala telah juga ditanya tentang dalil bukti kewujudan Allah. Lalu beliau berkata, nah di sini buktinya. Ada pada si biji telur yang merupakan sebuah kota yang teguh lagi licin, yang tidak mempunyai pintu dan lubang laluan. Rupa luarannya seperti perak putih dan dalamannya seperti emas yang tulen. Dalam keadaan begitu, tiba-tiba terbelah dindingnya. Lalu keluar seekor haiwan yang mendengar, melihat, berupa bentuk yang cantik dan suara yang merdu. Burung lah. Burung keluar daripada telur tu. Jadi dalil akal membuktikan kewujudan Allah telah pun dibuktikan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala semasa beliau masih kanak-kanak lagi. Ini cerita lain ya. Yang tadi cerita Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan telur. Cuba fikir kan, telur ni macam ni. Kalau tak ada pencipta, telur-telur lah. Dia kekal lah macam tu. Ya, kulit dia kat luar, dalam dia ada cecair. Tapi kenapa satu masa dia berubah? Jadi kehidupan tu datang daripada mana? Sehingga dia jadi seekor burung. Nanti dia boleh terbang, dia jadi burung yang cantik dan ada suara yang merdu. Bagi orang yang nak berfikir lah. Jadi ini cerita satu perdebatan. Yang mana ketika perdebatan ini berlaku, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala masih kanak-kanak lagi, ataupun masih muda lagi. Iaitu ketika itu beliau berdebat mewakili gurunya Imam Muhammad rahimahumullah dalam majlis perdebatan dengan seorang dahri. Dahri inilah kita sebut tadilah orang yang mengatakan Tuhan tak ada. Apa yang berlaku ni hanya kerana masa. Sampai masa orang tu beranak, sampai masa orang tu mati. Tuhan tak ada. Jadi orang ni, dahri ni, dia pada ketika itu telah berjaya mengalahkan ramai ulama-ulama Islam, dengan erti kata ramai ulama apabila beliau tanya soalan tak mampu nak jawab soalan tu dengan baik. Ya.
Jadi bila dia mencabar pada Imam Ahmad rahimahullah, iaitu guru pada Imam Abu Hanifah, maka Imam Abu Hanifah menawarkan diri untuk dia yang berdebat. Sebab kata dia dah ramai tuan-tuan guru, ulama-ulama yang tak boleh jawab soalan dia. Jadi kalau tuan guru saya tak boleh jawab, itu memalukanlah. Tapi kalau seumpama saya ni hanya anak murid saja, tak boleh jawab, okey lagi. Baik. Cuba kita fikir sejenak. Ketika Dahri ini mengalahkan ramai ulama-ulama Islam dengan pertanyaan dia yang tak mampu dijawab oleh ulama Islam, adakah kebenaran berpihak pada Dahri? Kebenaran tetap Allah tu wujud. Jadi ini yang kita kena faham. Saya kata ada kaitan sehari dua ni. Ada orang duk buat anjurkan debat. Jadi duk tengok dalam komen-komen tu, oh tuan guru ni kalah, ya, orang ni menang, ya. Debat tu ceritanya kalah menang. Akhirnya isu tak berapa faham sangat pun. Yang ni lebih petah, yang ni lebih hebat rujuk kitab, yang ni tak pandai rujuk kitab. Ada yang kata yang ni lebih hebat sebab bercakap tak payah tengok kitab. Semua dah ada dalam kepala, macam-macam lah. Tapi nak ceritanya apa? Orang yang jujur kepada diri dia nak cari kebenaran, dia kena faham. Debat tu siapa menang siapa kalah pun kebenaran tetap sama. Ketika Dahri seolah-olahnya mengalahkan ulama-ulama Islam dengan soalan-soalan beliau yang tidak dapat diterangkan, dijawab oleh ulama-ulama sebelum daripada Imam Abu Hanifah, maka kebenaran tetap kebenaran. Bukan bermakna pada ketika itu dakwaan Dahri bahawa Tuhan tak wujud tu betul. Tapi dia menang debat, dia walaupun dia menang, tetap yang dia bawa tu batil. Cuma kebenaran tu tak terzahir. Itu risiko debat. Debat ini bahkan disuruh dalam Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Hendaklah kamu debati mereka dengan yang lebih elok. Tapi risikonya apa? Kalau tak kena gaya, niat kita dengan debat itu kebenaran terzahir, tapi sebaliknya na'udzubillah kebatilan pula yang terangkat. Daripada sudut kacamata persepsi manusia. Tapi kalau dari segi hakikat, siapa yang menang, siapa yang kalah debat pun kebenaran tak berubah. Tapi ada masanya orang yang Allah kurniakan kebolehan, skill, kepandaian, kecerdikan dalam seni perdebatan, maka atas lidah dia tu terzahir kebenaran. Kebenaran dah ada, tapi terzahir dengan sebab kepatahan dia dalam menjawab soalan tadi. Perdebatan itu adalah seperti berikut. Dahri itu bertanya, adakah Allah itu maujud? Kan Dahri menafikan kewujudan Allah. So dia terus straight to the point. Yang dia tak setuju iaitu Allah tu wujud. Jadi dia tanya, adakah Allah tu wujud? Jawab Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, ya, Allah wujud. Lalu Dahri bertanya, di mana? Ni macam tajuk debat baru ni lah. Allah tu di mana? Ya. Boleh ke nak kata Allah tu di atas arasy? Boleh ke? Jadi jawab Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, Allah itu tidak bertempat. Jadi Dahri tak boleh faham yang tu. Sebagaimana ada sebagian umat Islam sekarang pun tak boleh faham. Dah kalau Allah wujud, macam mana pula tak bertempat? Sebab dia mengukur Allah Ta'ala tu dengan kayu ukur makhluk. Bila makhluk wujud, tentulah ada tempat dia. Kalau tak ada tempat, tak wujud lah. Itu makhluk. Bahkan ada ditunjukkan kepada saya print screen oleh satu orang yang mengatakan, oleh kerana dia ni nak mengatakan Allah tu bertempat, maka dia argue, dia perlilah. Dia kata miskin sungguh Tuhan Ahli Sunnah wal Jamaah kalau begitu. Orang PPRT pun ada tempat. Dia kira kias begitu. Kamu kata Allah tak bertempat, maknanya Allah ni miskin betul lah. Alangkan orang yang PPRT yang dah miskin tu pun ada tempat dia, ada rumah PPRT dia. Jadi ini kan adalah batil. Kerana apa? Kerana dia kias benda yang bertentangan. Dia kias syarat dia kena benda yang sama. Kalau kias ma'al farik, kias yang ada perbezaan, itu kias yang batil, kias yang tak boleh dipakai. Habis antara khaliq dengan makhluk sama kah? Bahkan antara khaliq dan makhluk tu mukhalafah, ada perbezaan yang besar. Yang ni khaliq, pencipta, yang satu lagi makhluk. Jadi kamu kias Allah dengan makhluk, itu bawa kepada kufur. Macam mana pula kalau satu orang kata lemah betul Tuhan orang Islam, selemah-lemah orang perempuan pun dia orang boleh lahirkan anak, tapi Tuhan orang Islam tak boleh beranak. Kalau Tuhan kami ada anak dia.
Tuhan orang Islam ni lemah. Pasal tak boleh buat benda yang orang perempuan boleh buat. Ada orang perempuan beranak sampai 10, sampai 12. Tuhan seorang pun tak boleh beranak. Boleh ke kita kias macam tu? Kufur. Jadi hati-hati. Orang ni dia bercakap pandai. Ya, tapi logiknya tak ada. Kerana logik ni tidak boleh dikias Tuhan dengan makhluk. Makhluk memang ya. Kalau wujud maka makhluk itu perlu pada tempat. Tapi Allah Tuhan. Tempat itu adalah makhluk Allah. Allah yang ciptakan tempat. Allah wujud sebelum ada tempat. Makanya begitulah Allah Ta'ala selepas ada tempat. Bukanlah makna kata Allah wujud tanpa tempat, kemudian bila Allah cipta arasy, Allah ada tempat pula. Tapi dahari orang yang langsung tak percaya pada Tuhan, memang dia lagi tak boleh faham. Alangkah orang yang percaya pada Allah pun ada yang tak faham. Konsep Allah wujud tanpa bertempat tu dia tak faham. Apatah lagi dahari, dia memang tak percaya Allah tu wujud, maka dia cuba nak hujah lah. Macam mana kamu boleh kata wujud, tempat pun tak ada. Lalu jawab Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, dalilnya ada pada diri kamu. Lalu dahari bertanya, mana dia? Al-Imam Abu Hanifah bertanya balik, bukankah kamu ada nyawa? Jadi dahari terjawab, memang saya ada nyawa. Lalu Al-Imam Abu Hanifah terus bertanya, di manakah tempat nyawa kamu itu? Di kepala kamu kah? Atau di perut kamu kah? Atau di kaki kamu kah? Jadi dahari itu tercengang-cengang, tidak dapat menjawab. Ini bukanlah nak katakan nyawa tu sama seperti Allah. Bukan. Tapi nak katakan, dalam keadaan kamu katakan, kalau satu benda tu wujud, mesti ada tempat. Ada benda yang wujud, iaitu nyawa kamu. Kamu pun tak tahu nak kata tempatnya di mana. Padahal itu makhluk. Dan memang, kita katakan makhluk itu bertempat. Tetapi kamu nak kata tempatnya di mana, kamu pun tak tahu. Lalu Al-Imam Abu Hanifah meminta supaya dibawakan susu kepadanya untuk beliau memberikan pembuktian dalil yang lain. Setelah susu itu dibawa ke hadapannya, lalu beliau bertanya kepada dahari, adakah dalam air susu ini mempunyai minyak ataupun lemak? Kan susu tu dia ada lemak di atas minyak dia. Lalu dahari itu menjawab. Lalu Al-Imam Abu Hanifah meneruskan pertanyaan, di manakah bertempatnya minyak dalam susu tu? Di sebelah atas susu kah atau di sebelah bawah dia? Macam mana dia nak jawab? Dia ada dalam susu tu, tapi nak kata atas bawah tu tak boleh lah. Jadi itu baru makhluk yang memang hakikatnya ada tempat dia. Cuma nak dikatakan tempat di mana pun tak mampu. Lantas Imam Abu Hanifah berkata, seperti mana nyawa itu tiada bertempat di tubuh badan dan minyak tidak bertempat di dalam air susu, maka begitulah juga Allah Ta'ala tidak bertempat di alam buana ini. Cuba tengok nata kaki tu. Sebab ini, analogi ini untuk memahamkan, bukan untuk menyamakan. Jangan kita ingat analogi ini nak menyamakan Allah dengan susu ataupun minyak, bukan. Ataupun analogi ini nak menyamakan Allah dengan nyawa, bukan. Analogi ini untuk memahamkan bahawa konsep tempat itu adalah satu benda yang manusia kadang-kadangnya tak boleh jangkau. Itu baru tahap level makhluk. Jadi hujah Imam Abu Hanifah ini membuktikan kewujudan Allah dengan wujud nyawa dalam tubuh badan dan wujud minyak dalam susu membawa waham atau memberi sangkaan bahawa Allah itu bertempat dalam alam semesta. Cuma tidak dapat ditentukan sahaja tempatnya, sebagaimana wujudnya nyawa dalam tubuh badan dan wujudnya minyak dalam susu. Kan dahari tu hanya tak boleh jawab nyawa tu kat mana. Tapi kan nyawa tu memang bertempat pada diri orang tu. Dahari tu cuma tak boleh jawab minyak yang dalam susu tu ada di mana. Tapi memang ada minyak dalam susu tu. Jadi kalau begitu maknanya kita ni cuma tak tahu Tuhan ada di mana. Tapi Tuhan tu memang ada dalam alam ni. Takut-takutlah ada bayangan demikian. Begitu juga kewujudan alam buana ini telah menunjukkan ada penciptanya, ada penggeraknya, ada pentadbir dan ada Tuhannya, iaitu Allah Ta'ala. Kita mesti faham bahawa Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dalam perdebatannya dengan dahari itu ialah untuk mengatakan kewujudan Allah Ta'ala itu satu kewujudan yang hakiki dan pasti. Bukannya kewujudan dongeng dan khayalan semata-mata, meskipun tidak dapat dipandang dengan mata kasar. Itu poin dia. Poin dia adalah tidak semua benda yang wujud kamu boleh lihat dengan mata kasar.
Sebab itu logik orang etis begitu. Mana boleh percaya benda kamu tak boleh lihat. Jadi nyawa kamu tak boleh lihat. Kamu tak pasti dia di mana, tapi tetap kamu percaya nyawa tu ada. Minyak dalam susu tu kamu tak boleh nak cakap dia ada di mana, tapi kamu tetap yakin bahawa dia ada. Jadi bila saya jawab Allah wujud tidak bertempat, itu bukan bermakna Allah tak wujud, sebagaimana sangkaan dahari ini. Beliau rahimahullah, itu Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, dalam membuktikan kewujudan Allah telah menggunakan kaedah kiasan, analogi, yang memang diketahui oleh dahri bahawa dalam susu ada minyak dan dalam tubuh badannya sendiri ada nyawa, walaupun tidak nampak dipandang. Jadi nak mengatakan sesuatu yang tidak boleh dipandang dengan mata kasar, maka sesuatu itu tak wujud, itu tak betul. Itu point dia. Bukan nak katakan nyawa tu sama macam Allah, bukan. Ataupun Allah tu sama macam minyak dalam susu, itu bukan. Tak boleh itu menyamakan. Bahkan kalau kita nak ambil contoh yang lebih moden, misalnya kita ambil misalnya gelombang radio. Gelombang radio tu wujud. Buktinya bila kita pasang alat yang boleh kesan gelombang tu, kita boleh detect. Tetapi kita tak boleh lihat gelombang radio dengan mata kasar. Bermakna sesuatu yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar tidak bermakna sesuatu itu tak wujud. Itu point dia. Dengan hujah yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah itu telah membuatkan dahri terpinga-pinga kebingungan dan terpaksa menerima kebenaran kewujudan Allah yang wajibul wujud. Kaedah kiasan, analogi yang lain untuk membuktikan bahawa Allah itu tidak bertempat di alam bawah ini ialah tiupan angin yang menggoyangkan atau menumbangkan pokok kayu, sedangkan angin itu bukan sebahagian daripada pokok, malah tidak pun berada di dalamnya, bahkan berada di luarnya. Tapi tiupan itu adalah basingan daripada pokok. Al-Imam Abu Hanifah tidak pun menyebut analogi tentang tidak bertempatnya Allah itu, kerana si dahri tidak pun menyoalnya tentang hal itu. Wallahul muwaffiq. Ini nota kaki ini untuk menolak kemungkinan ada orang salah faham. Jawapan Imam Abu Hanifah itu seolah-olah menunjukkan bahawa sebagaimana nyawa tempatnya di jasad, sebagaimana minyak sempatnya di susu, cuma tak boleh diterangkan saja di mana, demikianlah Allah tempatnya di alam, cuma tak boleh diterangkan tempatnya di mana. Nak menolakkan sangkaan demikian, maka didatangkan keterangan ini. Dahri bertanya lagi, apakah yang ada sebelum Allah dan apakah pula yang ada selepas Allah? Lalu dijawab oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, tiada sesuatu sebelum Allah dan tiada sesuatu selepas Allah. Wal awalu wal akhiru. Awalu la syai'a qablahu, dan juga al akhiru la syai'a ba'dahu. Tapi dahri itu berhujah. Betapa dapat diterima akal? Maknanya tak logik lah. Tak boleh diterima oleh akal satu benda itu wujud tapi tidak didahului oleh sesuatu. Mesti ada sesuatu sebelum dia, dan tiada sesuatu pula selepas daripadanya. Lalu Al-Imam Abu Hanifah menjawab, dalilnya ada pada anggota badanmu. Apa dia? Al-Imam Abu Hanifah menjawab lagi, tiada sesuatu pun yang mendahului ibu jari tanganmu, dan tiada sesuatu pun yang ada selepas jari kelingkingmu. Maka begitu jugalah dengan Allah Ta'ala, tiada sesuatu sebelumnya dan tiada sesuatu selepasnya. Jadi dahri ni nak kata Allah tak wujud pasal kamu kata Allah tidak ada sesuatu sebelum Allah dan tidak ada sesuatu selepas Allah. Kalau macam tu tak wujud. Jadi nak katanya di badan kamu pun ada sesuatu yang tak ada sesuatu sebelumnya. Ibu jari kamu tu ada apa sebelum ibu jari? Tak ada. Dan apa selepas jari kelingking? Tak ada. Ini baru makhluk. Bahawa makhluk pun kamu boleh kata ada makhluk yang tidak ada sesuatu sebelum dan tidak ada sesuatu selepas. Apatah lagi Khaliq, pencipta. Tapi bukan mengatakan Allah tu sama macam jari. Itu na'udzubillah lah, tak adalah faham macam tu. Lalu dahri berkata pula, tinggal satu soalan lagi yang aku mahu bertanya. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala pun berkata, tanyalah, insya-Allah aku akan menjawabnya.
Dahri pun bertanya, apakah yang dilakukan Allah sekarang ni? Kalau dapat soalan ni kat kita pun kita garu kepala nak jawab, Allah tu buat apa sekarang? Mana aku tahu. Mungkin kita jawab macam tu. Tapi Al-Imam Abu Hanifah tak maulah macam tu. Sebab dia nak menzahirkan kebenaran. Dahri ni nak mengangkat kebatilan. Lalu Al-Imam Abu Hanifah menjawab, cara kamu ni tak kena. Kamu berada atas mimbar, aku berada di bawah. Sepatutnya orang yang menjawab itulah atas mimbar, dan orang yang bertanya di bawah. So orang tanya tak tahu, orang yang menjawab dia ada ilmu. Takkan orang yang ada ilmu duduk di bawah. Kamu tanya aku pula duduk di bawah. Tapi lainlah zaman sekarang ni, design dia gitu. Kalau di universiti, bila lecture dalam auditorium, memang lecturer duduk di bawah lah. Student yang duduk di atas. Lalu Dahri pun turun. Okey, tak apa. Dia turun dan Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala naik ke atas mimbar. Kemudian Dahri pun mengukakan soalannya lagi sekali. Tadi tanya, kata posisi tak betul. Sekarang dah betul posisi. Dia pun tanya, apa yang sedang dilakukan oleh Allah Ta'ala sekarang ini? Lalu Imam Abu Hanifah pun menjawab, inilah yang Allah Ta'ala lakukan sekarang. Dia telah menjatuhkan yang batil seperti kamu, jatuh daripada atas mimbar turun ke bawah, dan dia menaikkan yang benar seperti aku ini, dia bawa naik ke atas. Ini kan sebenarnya seni debat. Kalau kita katakan memang dari sudut betul lah yang Imam Abu Hanifah kata tu. Bila berlaku satu benda, pergerakan dan sebagainya, pastilah itu perbuatan Allah. Dari segi hakikat wahdanatul af'al, tak akanlah Dahri itu turun daripada mimbar dan Imam Abu Hanifah naik ke atas mimbar luar daripada kehendak dan juga kuasa Allah, tak akan berlaku. Maknanya turun naik itu adalah perbuatan Allah sebenarnya terhadap makhluknya. Cuma cara Imam Abu Hanifah menjawab itu namanya seni debat. Menyebabkan Dahri itu rasa terpukul lah. Macam kenalah atas kepala dia, Allah, aku tadi duduk atas turun bawah, aku ni dah diturunkan oleh Allah Ta'ala. Jawapan tu betul, tapi cara disebut itu memberi satu impak kekalahan berhujah kepada Dahri tadi. Akhirnya si Dahri itu merasa tertewas dan patahlah segala hujah palsunya. Jadi hujah macam tu kalau tak digarap oleh orang yang pandai menjawab balik, nampak macam betul. Nampak macam betul dia kata. Kalau Tuhan wujud, kenapa tak ada tempat? Kalau Tuhan wujud, macam mana tak ada sesuatu sebelum Tuhan? Dan tak ada pula sesuatu selepas Tuhan, mana ada benda macam tu? Dan kalau betul Tuhan wujud, Tuhan tengah buat apa sekarang ni? Ini kan, kalau tak kena gaya, tak reti kita nak jawab. Tapi tak retinya kita tak jawab tu tak menjadikan keyakinan bahawa Tuhan tu tak wujud adalah keyakinan yang betul. Itu tetap keyakinan yang batil. Itulah di antara dalil-dalil akal yang membuktikan kewujudan Allah Tuhan pencipta. Akal ni kalau kita guna memang membawa kepada kita yakin Allah tu wujud. Kita yakin Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Cuma nak mengolahkan supaya orang lain pun boleh fikir itu perlukan kepada bakat dan juga kepakaran. Ini ada dalam contoh-contoh yang disebutkan tadi, bagaimana imam-imam kita rahmatullah alaihim ajma'in mampu Allah dizahirkan kebenaran tu atas lidah mereka. Yang memberi hidayah hakikatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Nanti untuk kuliah akan datang insya-Allah lah kita patah balik kepada tempat yang mana kita berhenti dalam kuliah yang terakhir. Cuma saya lompat ke cerita-cerita tentang dalil akli dan juga perdebatan ini supaya kita boleh menanggapi apa yang berlaku sehari dua ni dari segi perdebatan itu dengan tanggapan yang betul. Kadang-kadang orang duk tanya dalam SMS, dalam WhatsApp, ni macam mana Ustaz debat ni, macam ni, apa komen. Jadi begitulah komen ringkasnya, kebenaran tu tetap kebenaran. Cuma perdebatan ini dia berpotensi menzahirkan kebenaran tu. Orang nampak, oh betul lah. Ataupun sebaliknya, risikonya berpotensi juga mengangkat kebatilan seolah-olah kebatilan itu betul. Sebab yang membawa kebatilan itu, hujahnya tidak dapat dipatahkan oleh yang membawa kebenaran. Itu cerita dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.